telah mempelajari tentang Raja Daud dan Goliat, kan, ya. Dan ramai orang tahu tentang cerita ini, dan cerita ini adalah berkenaan dengan bagaimana Raja Daud sebagai anak muda dapat menewaskan satu gergasi ataupun satu raksasa yang bernama Goliat. Dan ini sangat-sangat menangkap banyak imajinasi orang ramai, kita yang di sini termasuk anak-anak. Dan Raja Daud dengan pertolongan Tuhan dapat menewaskan raksasa ataupun giants, kan, ya, bersama yang bernama Goliat. Nah, tahukah kita ada juga satu lagi raksasa yang tidak boleh dibunuh oleh Raja Daud? Ya kan? Ya. Raksasa tersebut namanya di sini Ishbi Benob. Siapa pernah dengar nama Ishbi Benob? Belum, kan? Ya. So, mungkin hari ini sama-sama kita mempelajari tentang Ishbi Benob, dan Ishbi Benob adalah raksasa ataupun gergasi, ya, ataupun giant yang kedua yang tidak boleh dibunuh oleh Raja Daud. Malahan Ishbi Benob adalah satu raksasa yang hampir membunuh Raja Daud. Dan ini akan sama-sama kita pelajari dan bagaimana kita melakukan semua ini. Dan walaupun Raja Daud adalah raja semasa mudanya dapat membunuh Goliat, tetapi semasa usia tuanya dia tidak sempat ataupun tidak berdaya untuk membunuh Ishbi Benob. By the way, sebelum dia berperang, Raja Daud juga sudah berbuat dosa dengan Bathsheba. You know, kan? Ya. So jadi kita akan sama-sama mempelajari hari ini tentang peperangan rohani. Semua katakan peperangan rohani. Rohani, ya, ya. So sama-sama akan kita belajar bagaimana kita boleh mempraktikkan bahagian firman Tuhan ini dalam kehidupan seharian kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan bahagian firman Tuhan ini ke tangan-Mu. Biarlah firman-Mu mengajar kami dan menguatkan kami. Biarlah ia akan menjadi benih yang tumbuh dengan kuat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami surrender, kami serahkan bahagian firman Tuhan ini ke tangan-Mu, supaya Engkau dapat melakukan yang sesuai dalam kehidupan kami, supaya kami dapat mempraktikkan apa yang kami pelajari untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan semua ini ke tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Nah, apabila saya menyediakan bahagian firman Tuhan ini, saya berhadapan dengan 3 cabang. 3 cabang pilihan penekanan yang boleh saya sampaikan untuk minggu ini. Dan cabang yang pertama ialah berkenaan dengan penekanan tentang Ishbi Benob sendiri. Sebab Ishbi Benob maksudnya ialah kediaman saya di tempat tinggi. Nah, maksudnya Ishbi Benob ini melambangkan kesombongan. Ishbi Benob ini melambangkan keangkuhan, pride dalam kehidupan kita. Ini adalah satu cabang atau satu bahagian yang boleh kita sama-sama pelajari. Dan kita juga boleh mempelajari bagaimana keangkuhan boleh menjatuhkan kita, ataupun bagaimana kita boleh mengendalikan keangkuhan orang lain dan untuk diri kita sendiri. Itu cabang saya yang pertama, yang berhadapan dengan saya, pilihan saya. Pilihan saya kedua ialah berkenaan dengan bagaimana kita boleh mempelajari tentang karakter Abishai. Dalam konteks inilah, kan, nanti kita akan sama-sama belajar bahagian firman Tuhan. Dan bahagian inilah karakter Abishai, yang bagaimana Abishai yang membunuh Ishbi Benob. Bagaimana Abishai sebagai anak saudara kepada Raja Daud, bagaimana Abishai setia kepada Raja Daud, walaupun pada satu ketika Raja Daud mengatakan supaya Abishai tidak campur tangan dalam urusannya. Maksudnya Abishai boleh mengambil posisi, Raja Daud, lantaklah engkau, ya. Saya tidak mahu membantu engkau, ataupun saya boleh tinggalkan Raja Daud. Tetapi kesetiaan Abishai
dapat ditunjukkan apabila Abishai menolong Raja Daud di dalam peperangan dan menewaskan Yishbi Benob dan membunuh Yishbi Benob. Itu cabang saya yang kedua. Tetapi cabang saya yang ketiga apabila saya berdoa dan Tuhan meletakkan ke dalam hati saya supaya saya mengongsikan bahagian firman Tuhan tentang peperangan rohani. So, jadi bahagian peperangan rohani yang sangat penting walaupun ianya umum, secara umum ataupun secara generiknya untuk raksasa 1, 2, 3, 4 dan 5. Tetapi saya fikirkan topik ini adalah topik yang sangat-sangat penting untuk musim kita yang sekarang ini. Untuk musim Malaysia kita yang sekarang ini, banyak nubuatan-nubuatan yang diberikan kepada Malaysia. Dan saya fikir mungkin bahagian firman Tuhan ini sedikit sebanyak membantu kita melihat bagaimana kita boleh menjadi seorang yang kuat di dalam Tuhan, bagaimana peperangan rohani berlaku di dalam kehidupan kita, dan oleh itu bagaimana kita boleh menggunakan kekuatan Tuhan dan kuasa Tuhan untuk menjangkau mereka-mereka yang belum dijangkau. Amen. Dan mungkin satu hari nanti kita akan sama-sama belajar tentang Yishbi Benob, mungkin satu hari nanti kita akan sama-sama belajar tentang Abishai, karakter Abishai. Nah, hari ini apabila kita membaca bahagian firman Tuhan 2 Samuel 2, 16, 17, sama-sama kita baca. Di sini kita dapat lihat dalam ayat 15, ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dengan orang Israel, berangkatlah Daud bersama anak buahnya. Mereka memerangi orang Filistin sampai Daud menjadi lesu. Yishbi Benob, seorang daripada keturunan raksasa. Maksudnya Yishbi Benob ini adalah related kepada Goliat. Nah, sama ada dia adalah berada kepada Goliat ataupun tidak, kita tidak tahu. Tetapi Yishbi Benob adalah seorang daripada keturunan raksasa. Orang yang besar, yang menjandang sebilah pedang baru dan berat tombaknya 300 shikal gangsa. Bermaksud membunuh Daud. Ya, maksudnya Yishbi Benob hampir membunuh Daud. Tetapi Abishai, anak Zeruiah, anak buah Raja Daud, datang membantu, lalu menyerang dan menumpaskan orang Filistin itu. Setelah itu anak buah Daud mendesaknya, jangan lagi tuanku maju berperang bersama-sama kami supaya jangan tuanku memadamkan pelita yang menerangi Israel. Dan apabila kita membaca bahagian firman Tuhan ini, izinkan saya berkongsi tentang paralelnya ataupun yang selarinya dengan peperangan rohani. Nah, bahagian yang pertama yang selaras dengan peperangan yang fizikal ini ialah yang pertama ialah peperangan rohani di antara dua kuasa. Nah, maksud saya dalam setiap peperangan adanya dua kuasa, satu kuasa dan satu lagi kuasa. Dan apabila kita melihat bahagian firman Tuhan yang telah kita baca, ada peperangan berlaku di antara orang Filistin dan orang Israel. Nah, peperangan ini adalah peperangan yang berlaku pada ketika itu. Dan orang Filistin, seperti yang kita tahu, adalah seorang yang agresif, seorang yang suka berperang. Orang Filistin sentiasa menentang orang-orang Israel ataupun orang-orang Tuhan. Terkenal dengan penggunaan gangsa sebagai alat pertempuran. Terkenal dengan pengeluaran alkohol dan minum alkohol. Malahan di dalam Alkitab ada menyatakan orang Filistin ada perayaan minuman alkohol. Ya, di dalam Alkitab. Yishbi Benob, namanya kediaman saya di tempat yang tinggi bermakna pride ataupun kesombongan ataupun keangkuhan. Nah, orang Israel, kita tahu orang Israel adalah orang yang dipilih Tuhan, chosen people to be in covenant with God, ataupun orang pilih yang dipilih Tuhan di dalam perjanjian dengan Tuhan. Nah, peperangan yang kita dapat lihat di sini adalah peperangan di antara orang Filistin dengan orang Israel. Kerajaan Filistin dengan kerajaan Israel pada ketika itu. Nah, apabila kita melihat secara paralelnya, secara selarinya di dalam peperangan rohani, kita juga dapat melihat di dalam Efesus. Kita dapat melihat kita semua adalah di dalam peperangan secara rohani.
Nah, dalam buku Efesus, kalau kita baca, buku Efesus ada menggambarkan gereja ataupun menggambarkan, memberikan gambaran legislative assembly. Apa tu legislative assembly ya? Dewan undangan kah? Ya, dewan undangan kan? So, menggambarkan dewan undangan. Dan gambaran yang kedua di dalam Efesus ialah gereja Tuhan adalah sebagai keluarga Tuhan. Dan gambar yang ketiga adalah tentang gereja Tuhan sebagai eklesia. Dan yang keempat sebagai the bride of Christ ataupun pengantin Kristus. Dan gambaran yang kelima di dalam buku Efesus kalau kita lihat adalah gambaran tentang tentera Allah. Hari ini saya mau kita fokus kepada kita sebagai orang askar Allah. Beritahu kepada teman kiri, teman kanan, kamu adalah tentera Allah. Ya. Itu adalah gambaran yang diberikan dalam buku Efesus. Gambaran yang kelima tentang kita adalah seorang tentera Allah ataupun tentera Tuhan. Dan peperangan rohani yang di hadapan kita sekarang ini adalah peperangan rohani bukan sahaja global, tetapi secara universal boleh saya katakan. Sebab peperangan kita adalah di dalam alam-alam syurgawi, in heavens. Right? Ya. So jadi di dalam Efesus 6, 10 sampai 12, bahagian firman Tuhan yang sangat familiar dengan kita semua, yang mengatakan ayat 10, akhir kata saudara-saudaraku, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan dan dalam kekuatan kuasanya, pakailah selengkap senjata Allah supaya kamu dapat bertahan terhadap tipu daya iblis. Sebabnya kita berlawan bukan dengan darah dan daging, tetapi dengan para penghulu dunia daripada kegelapan zaman ini, para pemerintah dan penguasanya, dan tentera roh iblis di udara. Jadi saudara, di dalam Efesus 6 ini, Paulus ataupun firman Tuhan memberikan kita gambaran bahawa kita di dalam peperangan rohani dengan iblis. Sebab itu kita seharusnya melengkapkan atau memakai selengkapnya senjata Allah. Nanti kita akan belajar sebentar nanti. Tetapi di dalam ayat 12 di sini kita dinyatakan bahawa kita berlawan bukan dengan darah dan daging, tapi kita berlawan dengan para penghulu dunia. Kita berlawan dengan para pemerintah dan penguasanya. Kita berlawan dengan tentera iblis di udara ataupun di heavenly realms. Itu bahasa Malaysia di udara. Tetapi di dalam bahasa Inggeris is heavenly realm. Nah, konfliknya di sini kita dapat lihat ialah di antara kerajaan Allah dan kerajaan iblis. Nah, apabila kita melihat semasa HB Benob pada ketika itu, peperangannya di antara orang Filistin dengan orang Israel. Tetapi secara rohaninya, peperangannya di antara kerajaan Allah dan kerajaan iblis. Nah, Yesus ada mengajak kita tentang kerajaan iblis. Secara mungkin tidak langsung, tetapi penting untuk kita mempelajarinya. Bahawa ada satu cerita apabila Yesus menyembuhkan orang buta. Pada ketika itu orang yang buta dan orang yang tuli, yang dirasuk oleh roh jahat. Dan apabila Yesus menghalau roh jahat tersebut, keluar daripada orang tersebut, orang-orang Farisi mengatakan bahawa Yesus menghalau roh-roh jahat tersebut dengan kuasa Beelzebul, kan? Yaitu ketua roh iblis. Seperti yang tertulis di dalam bahagian firman Tuhan ini. Nah, apa yang Yesus jawab apabila orang-orang Farisi mengatakan bahawa Yesus menghalau keluar dengan kuasa ketua roh iblis? Yesus mengatakan bahawa di dalam ayat yang seterusnya, ialah Yesus mengetahui isi hati mereka lalu berkata, kerajaan yang berpecah belah akan hancur lebur dan kota atau keluarga yang berpecah belah tidak dapat bertahan. Begitu juga andainya iblis mengusir iblis, dia akan berpecah belah dan bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan. Nah, apa yang kita dapat lihat di sini secara tidak langsungnya ada beberapa implikasi apa yang Yesus katakan di sini. Yang pertama, jelas Yesus mengatakan adanya kerajaan iblis. That's number one. Kan? Adanya kerajaan iblis. Dan kerajaan iblis ini jelas mengatakan bahawa
kerajaan iblis ini adalah bertentangan dengan kerajaan apa? Kerajaan Allah. Yes, ya. Nah, satu lagi implikasi daripada statement Yesus ini ialah kerajaan iblis tidak berpecah belah dan tersusun dengan baik. Maksud saya ialah kerajaan iblis adalah kerajaan yang sangat organized. Kerajaan yang tersusun dengan baik. Dan kerajaan iblis adalah kerajaan yang tidak pecah belah. Sebab itu kita harus tahu kuasanya kerajaan iblis yang harus kita teruskan ini. Dan kerajaan iblis masih lagi ada untuk sekarang ini. Nah, jadi saudara, kita semua sedang berada di dalam peperangan rohani. Oleh itu kita harus melakukan segalanya, mengenakan segala senjata Allah untuk diri kita. Dan kerajaan Allah dan kerajaan iblis sentiasa bertentangan. Dan kita sebagai wakil Allah di bumi ini, mau tidak mau terlibat di dalam peperangan rohani. Setiap hari. Nah, itu yang pertama. Yang pertama, di dalam setiap peperangan ada dua kuasa. Kuasa kerajaan Allah dan kuasa iblis. Persoalannya yang kedua ialah di manakah ibu pejabat? Iblis. Ya. Alam roh, wow, puji Tuhan. Nah, apabila kita melihat orang Filistin, apabila berperang dengan kerajaan Israel pada ketika itu. Nah, orang Filistin tinggal di pantai selatan Kanaan. Dan terdiri daripada 5 kota. Kota Gaza, kota Ashdod, kota Ashkelon, kota Gath, dan kota Ekron. Semua ini dinyatakan di dalam Alkitab. Dan kita akan dapat belajar dengan lebih mendalam mungkin satu hari nanti. Dan semua ini diwakili ataupun diperintah oleh seorang raja. Dan mungkin disitulah headquarters ataupun ibu pejabat orang Filistin. Tetapi dari perspektif rohaninya, di manakah ibu pejabat roh iblis? Sebab itu di dalam bahagian firman Tuhan yang telah kita baca sebentar tadi, mengatakan bahawa kita berlawan bukan dengan darah dan daging, kan? Tetapi dengan para penghulu dunia daripada kegelapan zaman ini, para pemerintah dan penguasanya, dan tentera roh iblis di udara. Tentera roh iblis itu di mana? Di udara, di heavenly realms dalam bahasa Inggris. Dan mungkin perkataan alam surgawi adalah lebih tepat untuk kita fikirkan bahawa tentera roh iblis ada di heavenly realms, di alam surgawi. Bukan peperangan fizikal, tetapi peperangan rohani. Dan tentera roh iblis di mana? Di udara ataupun di alam surgawi. Nah, bermaksudnya kita sebagai wakil kerajaan Tuhan berhadapan dengan kuasa kerajaan iblis, yang kerajaan yang tersusun, yang organized, dan kita berperang dan mereka semua berada di heavenly realms, ya, bukan fizikal, ya. Nah, di dalam Kejadian 1:1 ada mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mungkin apabila kita membaca dalam bahasa Inggris, mungkin tidak, bahasa Malaysia mungkin tidak terlalu tepat. Kerana Genesis 1:1 mengatakan, in the beginning God created heavens and the earth. Bermaksud langit atau heavens. Syama'im dalam bahasa aslinya, im itu adalah plural. Maksudnya lebih daripada satu. So Genesis 1:1 mengatakan bahawa Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Ada beberapa heavens yang diciptakan oleh Tuhan. Sebab itu di dalam 2 Tawarikh 2:6a
mengatakan, namun demikian sesungguhnya siapakah yang mampu membina sebuah bait baginya? Baginya itulah Tuhan. Langit, bahkan langit di atas segala langit, tidak pun dapat memuatkannya. Langit di atas segala langit. Even the highest heavens. Plural, lebih daripada satu. Faham kan? Ya. So far so good ya. Faham kan? So maksudnya kita Tuhan menciptakan beberapa heavens. Dan di dalam 2 Korintius 12:24 kita tahu bahawa Paulus menulis mengatakan bahawa aku mengenal seorang dalam Kristus. 14 tahun lalu orang itu dibawa ke langit yang ketiga. Ya, paham kan? Ya, dibawa ke langit yang ketiga, the third heavens. Aku tahu orang itu dibawa ke Firdaus. Maksudnya langit yang ketiga itu adalah syurga, tempat di mana takhta Tuhan berada. Yes, ya. Dan mendengar kata-kata yang tidak diberikan dan tidak boleh dituturkan oleh manusia. Maksud saya, kalau adanya langit yang ketiga ataupun alam syurgawi yang ketiga, mesti adanya alam syurgawi yang kedua dan yang ke-1. Faham kan? Ya. Dan alam syurgawi yang pertama adalah langit yang kita nampak di bumi ini. Tetapi alam syurgawi yang kedua adalah alam syurgawi di mana kemungkinan besarnya ibu pejabat roh iblis. Kerana di dalam Daniel 10, apabila Daniel berdoa kepada Tuhan, dengan serta-merta dengan serta-merta malaikat turun datang membantu Daniel, tetapi terlewat dengan 3 minggu, 21 hari. Kan? Dia terlewat dengan 21 hari kerana dia bertempur dengan raja kerajaan Parsi pada ketika itu adalah roh-roh iblis. So kemungkinan besarnya headquarters ataupun ibu pejabat roh iblis adalah di Heavenly Realms number 2. Nah, apa yang penting di sini ialah untuk kita mengetahui kuasanya di mana. Nah, beberapa hari yang lalu saya sangat-sangat sedih kerana ada salah seorang daripada orang asli memanggil saya, dia sangat-sangat memarah dengan saya. Dia marah dan marah. Dan selepas itu dia dalam grup itu dia exit, dia keluar. Saya nampak, kenapa dia keluar dalam grup tersebut? Kemudian saya berdoa dan Tuhan meletakkan dalam hati saya bahawa peperangan kita itu bukanlah peperangan dengan darah dan daging, tetapi kerana spiritualnya yang akan mahu memisahkan kita. Sebab itu saya berdoa dan dengan bekalan doa saya call dia semalam. Is it semalam? Yes. 2 hari yang lalu. Dan apabila saya call, saya kata, kenapa kamu sangat marah dengan saya? Oh bukan, saya tidak tahu yang dia marah dengan saya. Dia katakan, kenapa kamu exit dalam grup tersebut? Dan dia mengatakan, Abang An, saya sangat marah dengan kamu. Wow. Dan dia mengatakan, kerana apabila saya menghantar message kepada kamu, kamu tidak menjawab. Nah, apa yang berlaku apabila dia WhatsApp kepada saya? Dia WhatsApp beberapa keperluan dalam perkampungannya. Dan apabila saya melihat message yang datang tersebut, kerana saya terlalu sibuk, saya pin. Tahu kan pin kan? Saya pin message itu naik ke atas. Supaya sebentar nanti saya akan membacanya apabila saya ada masa. Dan apabila saya ada masa, saya buka message tersebut, dia telah delete message tersebut. Nah, dalam pikiran saya, mungkin dia tersalah hantar. Sebab saya tidak tahu message apa yang dia sampaikan. Itu bagi saya. Tetapi bagi dia, saya tidak menjawab sebab itu saya tidak peduli dengan dia. Nah, ini penting untuk kita tahu, saudara, apabila kita berselisih faham, ada sebabnya. Dan di dalam perselisihan faham ini, saya memberikan penjelasan saya, dia memberikan penjelasan dia, dan daripada sana peperangan rohani yang ditimbulkan oleh roh jahat itu telah dihancurkan.
apabila kita berdoa, apabila kita berterus terang dengan satu sama lain. Dan daripada sana kita make up, dan dia kata kalau Abang An ada di sini, saya akan peluk Abang An dan seterusnya secara WhatsApp. Tetapi apa yang penting ialah kita harus tahu bahawa peperangan kita bukanlah darah dan daging, tapi peperangan kita adalah di alam syurgawi. Kan? Ya, amin. Amin. Nah, kita sudah tahu dua perkara. Satu ialah peperangan di antara dua kuasa, di antara kuasa Allah dan kuasa iblis. Yang keduanya, ibu pejabatnya adalah di heavenly realms. Ya. Ketiga, di manakah medan peperangan? Di manakah medan pertempuran ini berlaku? Nah, kalau kita melihat peperangan di antara Ishbi Benob, orang-orang Filistin dengan orang-orang Israel, kemungkinan besarnya, tidak dinyatakan di dalam kitab, tetapi kemungkinan besarnya ianya berlaku di Gob. Kebanyakan peperangan tidak berlaku di markas-markas kuasa. Kebanyakannya peperangan berlaku di tempat yang berlainan. Contohnya, apabila Amerika bertentang dengan Rusia, peperangannya di mana? Di Ukraine. Mereka selalu mencari tempat yang lain daripada markas mereka. Sama juga dengan peperangan rohani yang kita ada sekarang ini. Peperangan rohani yang kita ada ialah di antara peperangan kerajaan Allah dengan kerajaan iblis. Dan apabila kita melihat bahagian firman Tuhan ini, kita dapat membaca di dalam 2 Korintus 10:3-5, kita dapat tahu bahawa walaupun kami hidup di dunia, kami tidaklah berjuang secara duniawi. Maksudnya, kita tidak berperang secara fizikal. Tetapi senjata-senjata kami bukanlah benda-benda duniawi, tetapi kekuatan ilahi untuk meruntuhkan benteng-benteng, mematahkan hujah-hujah, dan segala yang meninggikan diri menentang pengenalan Allah, menundukkan semua fikiran supaya mematuhi Kristus. Apabila kita melihat bahagian firman Tuhan ini, kita dapat meneliti ada perkataan seperti meruntuhkan benteng-benteng. Perkataan seperti mematahkan hujah-hujah. Perkataan seperti meninggikan dan menentang pengenalan Allah. Perkataan seperti menundukkan semua fikiran supaya mematuhi Kristus. Semua perkataan ini merujuk kepada satu alam, yaitu alam pemikiran kita. Yaitu the realm of the mind. Maksudnya, tempat pertempuran di antara kerajaan Allah dan kerajaan iblis is in our mind. Di dalam minda manusia. Dan di dalam minda manusia, apabila kita melakukan amanat agung, contohnya, apabila kita mau memberitakan Injil, kita berhadapan dengan benteng-benteng pemikiran yang telah dibina oleh roh iblis. Tugas kita ialah bagaimana untuk kita merobohkan atau meruntuhkan benteng-benteng tersebut. Dan nanti kita akan sama-sama belajarlah, ya, bagaimana kita boleh meruntuhkan dan merobohkan benteng-benteng yang telah dibina oleh roh jahat ataupun roh iblis. Dan daripada sana, apabila kita telah merobohkan benteng-benteng dalam pemikiran kita, kita menundukkan semua fikiran supaya mematuhi Kristus. Itu tugas kita sebagai askar Kristus. Nah, penting untuk saya katakan bahawa kita bukan melawan manusia. Kita bukan melawan orang yang di sebelah sana. Tapi kita melawan peperangan rohani. Lawan kita ialah iblis. Iblis mahu menawan. Iblis mahu captivate kita punya pemikiran. Kita sebagai wakil kerajaan Allah seharusnya meruntuhkan benteng-benteng, membebaskan penaklukan
pemikiran manusia, membawa mereka di bawah naungan Kristus dan supaya pemikiran mereka tunduk kepada firman-firman Tuhan. Now, persoalan yang seterusnya ialah kalau, mungkin satu lagi poin yang belum saya sampaikan di sini. Nah, persoalannya apakah benteng-benteng tersebut? Benteng-benteng di dalam pemikiran kita, bukan mungkin benteng-benteng dalam pemikiran kawan-kawan kita, mungkin benteng-benteng pemikiran kepada mereka-mereka yang kita jangkau, contohnya. Ada perkataan seperti, apabila saya masuk satu kampung, perkataan seperti, kamu jangan kelirukan saya dengan fakta-fakta baru. Saya sudah tetap dengan pendirian saya. Maksudnya, di dalam pemikirannya itu sudah ditetapkan, sudah ada prasangka, sudah ada prejudis, sudah ada praanggapan dalam pemikirannya, inilah jalan yang betul. Nah, sekali lagi saya mengatakan bahawa kita tidak menentang manusia. Itu penting. Jangan salah faham. Supaya kita jangan katakan mereka yang itu, kita yang menentang mereka. Kita bukan menentang mereka, tapi kita menentang kuasa roh iblis yang memegang mereka. Faham kan? Ya, faham? Ya, so far so good, ya. Dan saya teringat dalam beberapa minggu yang lalu, di dalam meeting, management meeting dalam syarikat saya, ada seorang dengan tiba-tiba sekali bangun dan marah dan menengking salah seorang daripada manager di sana. Walaupun manager itu lebih tinggi dia punya jawatannya daripada dia. Dia marah, dia menaikkan suara dan begitu marah sekali. Dan manager yang sebelah satu lagi itu yang menerimanya itu diam dan tidak mengatakan apa-apa. Selepas meeting, dia datang kepada saya. Dan apabila dia datang kepada saya, dia menangis. You know, I feel like fighting back. Tetapi pemikiran saya pada ketika itu mengatakan, it's not the right time. Pemikiran dengan hati, kalau jaraknya terlalu dekat, saya akan menentang dia. Tapi pemikiran mengatakan bahawa it's not the right time. Dan saya commended dengan dia sebab saya mengatakan that is the right thing. Because the fruit of the Spirit is what? Sabar hati kan? Ya, patience, kasih. So apa yang dilakukan sebelum itu adalah medan peperangannya di fikirannya. Kalau dia mengalah dan mengikut kehendak hatinya, pentempuran yang besar berlaku di pejabat dan saya rasa pada ketika itu. Tapi apa yang dilakukan ialah dia tenangkan diri dengan composure-nya dan selepas itu dia menelpon satu sama lain dan meminta maaf di antara sama lain. So itu adalah cara kita mengendalikannya. So ini adalah salah satu example sebab di marketplace adalah tempat peperangan rohani yang sangat giat sekali. Di mana-mana tempat peperangan rohaninya begitu sebab pemikirannya itu sangat kuat di antara mereka dan ini adalah salah satu contoh. Dan persoalannya, jikalau kita mahu meruntuhkan ataupun kita mahu merobohkan benteng-benteng pemikiran itu, apa yang boleh kita lakukan secara rohani? Bukan secara fizikal, tapi secara rohani. Apakah senjata peperangan rohani yang ada dengan kita? Nah, di dalam peperangan fizikal, Ishbi Benob dengan orang Israel, kita dapat melihat bahawa mereka berperang dengan pedang ataupun dengan alat-alat fizikal. Nah, Ishbi Benob seorang daripada keturunan raksasa yang menyandang sebilah pedang baru dan yang berat tombaknya 300. Shikal gangsa bermaksud membunuh Daud. Tetapi Abishai kita tahu datang dan menumpaskan orang Filistin itu. Nah, peperangan kita adalah peperangan rohani. Peperangan kita bukanlah peperangan fizikal. Secara duniawi kita menggunakan bom, kita menggunakan
kapal terbang, kita menggunakan drone kalau masa sekarang, kita menggunakan peluru nuklear dan sebagainya untuk menumpaskan lawanan kita secara fizikal. Tetapi perlawanan kita ataupun pertempuran kita bukanlah pertempuran fizikal, tetapi adalah pertempuran rohani. Dan apabila pertempuran rohani ini berlaku, kita menggunakan senjata-senjata rohani, bukan senjata fizikal. Faham kan? Ya. So kita menggunakan senjata rohani. Dan daripada senjata rohani ini, ada dua bahagian dalam senjata rohani. Satu bahagian senjata rohani ialah untuk mempertahankan diri. Satu lagi senjata rohani ialah untuk menyerang. Maksud saya, kita harus mempunyai pertahanan untuk diri kita. Pada masa yang sama, kita juga mempunyai senjata rohani yang menyerang. Satu defensif, satu ofensif. Nah, yang defensif adalah berkenaan dengan segala senjata Allah. Efesus 6:14 sampai 17. Sebab di sini kita dapat melihat kita menggunakan segala senjata Allah untuk mempertahankan tipu daya iblis dalam kehidupan kita. So dari apabila kita masuk ke dalam peperangan rohani, when we are engaged in the spiritual warfare, kita harus melengkapkan diri kita dengan segala selengkapnya senjata Allah. Kita tahu ada tali pinggang kebenaran, ada perisai dada perbenaran, ada sarung kaki, ada perisai iman, ada ketopong penyelamatan dan sebagainya. Dan ini kita tidak ada masa untuk masuk secara detailnya. Dan kamu boleh pergi ke Akademi Komuniti Digital untuk mempelajarinya. Ada Pastor Eng memberikan kita pelajaran tersebut dan kita boleh sama-sama belajar di sana. Tetapi cukup untuk saya mengatakan bahawa yang pertama ialah berkenaan dengan tali pinggang kebenaran. Kebenaran yang berdasarkan firman Tuhan. Sebab itu kita harus tahu dan kita harus tahu bahawa bahagian firman Tuhan ini adalah sangat penting dalam kehidupan kita. That is our base. Yang kedua ialah perisai dada, perbenaran yang berkenaan dengan menjaga hati kita. Tetapi pencerahan yang lebih mendalam dapat kita lihat dalam Tesalonika 5:8a. Tetapi kita anak-anak siang hendaklah sentiasa waras dan waspada, jadikan iman dan kasih perisai dadamu. Jadi maksudnya dada perbenaran ini adalah bermakna iman dan kasih. Faham kan? Ya. Iman dan kasih adalah perisai dada kita. Iman kita adalah kepercayaan yang kuat, yang kukuh untuk kita kepada Tuhan. Dan kasih adalah kasih seperti yang tertulis di dalam Korintus Korintus 13. 1 Korintus 13 kan, love. Kasih yang bersabar, kasih yang tidak bangga, kasih yang tidak bongkak, kasih yang tidak biadab, kasih yang tidak membentingkan diri kita, kasih yang tidak meradang, kasih yang yang tidak mengira kesalahan orang lain dan sebagainya. Itu adalah kasih yang tertulis dalam 1 Korintus 13. Nah, itu adalah perisai dada kita, iman dan kasih, kan? Yang ketiga ialah sarung kaki. Sarung kaki bermaksud kita memahami Injil, kita memahami the gospel, kita memahami bahagian firman Tuhan dan sedia untuk mengongsikan Injil bila-bila masa. Kerana sarung kaki membantu kita untuk berjalan dengan lebih jauh, berjalan dengan lebih pantas, berjalan dengan sedia untuk melakukan bahagian penginjilan. So itu yang ketiga. Yang keempat ialah perisai iman. Dan perisai iman ialah perisai dada untuk, perisai iman adalah yang kedua. Maksudnya kan, kalau kita lihat perisai dada perbenaran adalah kasih dan iman. Dua kali Paulus menyatakan bahawa kita mempunyai dua perisai. Satu perisai dada yang menjaga pribadi. Yang perisai satu lagi ialah perisai yang kita gunakan di luar untuk melindungi diri kita. Dan perisai yang di luar ini juga melindungi orang-orang yang terdekat dengan kita. Maksudnya kita melindungi keluarga kita, kawan kita dan sebagainya, isteri kita, anak-anak kita dan sebagainya. So, jadi perisai ada dua gunanya. Iman adalah sangat penting untuk hidup kita. Sebab itu dalam kita mempertahankan diri kita,
iman itu digunakan 2 kali. Satu untuk dada kita, satu lagi untuk perisai kita. Ya, amin. Ya, untuk menentang segala tuduhan-tuduhan yang akan datang kepada kita. Dan yang terakhir ialah yang kedua terakhir ialah ketopong penyelamatan. Maksudnya dia melindungi minda kita, melindungi fikiran kita. Apabila kita melihat YouTube ataupun melihat TikTok ataupun melihat Facebook dan sebagainya, kita harus hati-hati apa yang masuk ke dalam minda kita. Kita harus pakai ketopong penyelamatan. Sebab itu penting, kerana apa yang bermain di dalam fikiran kita, itulah yang akan kita jadi. Sebab itu secara TikTok saya ajar anak saya, kalau kamu pergi TikTok, mereka semua tidak setuju dengan saya, tapi saya mengatakan bahawa kalau kamu mau, we search the content yang kita mahu lihat. Kemudian kita like. Maksudnya kita search konten-konten Kristian, kita like. Supaya kita train enjin yang di belakang TikTok itu ataupun enjin di belakang YouTube itu untuk memaparkan konten-konten Kristian. Kalau kita selalu melihat bahagian-bahagian yang keluar dan kita like bahagian-bahagian yang tidak rohani, bahagian-bahagian tersebut akan selalu keluar di depan kita kan, ya. Maksudnya kita seharusnya intentional di dalam kita melakukan social media ini. Kita search, kita like, kita train enjin yang di belakang YouTube itu untuk memberikan kita message ataupun news yang berkenaan dengan kerohanian. Amin. Percaya kan, ya. So that is bahagian untuk mempertahankan diri. Nah, di dalam setiap peperangan, di dalam setiap permainan bola contohnya, kalau kita hanya mempertahankan diri, kita tidak akan menang dalam perlawanan tersebut. Faham kan? Ya. So maksudnya, kalau dalam permainan bola contohnya, kita selalu bertahan dan tidak mahu menyerang pihak lawan, tidak mahu memasukkan bola itu dalam gol lawan, kita tidak akan menang. Sebaik-baiknya resultnya ialah draw. Now, iblis mahu gereja selalu bertahan. Kalau iblis boleh meyakinkan semua orang-orang gereja untuk bertahan saja, dia sudah menang. Maksudnya, di dalam setiap pertempuran, di dalam setiap peperangan, kita harus juga memikirkan bagaimana untuk kita menyerang. Apakah senjata yang ofensif yang boleh kita gunakan, senjata rohani yang menyerang. Senjata Allah yang telah kita baca dalam Efesus 6 ini adalah berkenaan dengan mempertahankan diri. Mungkin terkecuali dengan pedang roh, sebab pedang roh adalah firman Tuhan yang boleh melindungi diri kita dan juga boleh membunuh lawan kita secara dekat, ya. Nah, sekali lagi penting untuk saya mengatakan, apabila Yesus memberikan kita amanat agung, Yesus actually mengatakan kita untuk pergi secara ofensif, merobohkan benteng-benteng pemikiran segala bangsa, memuridkan mereka, mengajarkan mereka untuk melakukan firman Tuhan. Sebab benteng-benteng di dalam pemikiran mereka itu adalah benteng-benteng pemikiran yang dahulunya dibina oleh kuasa iblis. Dengan penyembahan berhala, dengan penyembahan kepada Tuhan-Tuhan yang tidak benar. Maksudnya apabila kita pergi, apabila kita memenuhi amanat agung, kita actually melakukan satu peperangan ofensif kepada tempat yang lain. Nah, penting sekali lagi untuk saya mengatakan bahawa kita bukan menentang manusia. Musuh kita bukanlah manusia. Musuh kita ialah kuasa roh jahat. Peperangan kita bukanlah dengan darah dan daging, tetapi peperangan kita ialah secara rohani. Roh iblis yang menawan fikiran manusia, roh iblis yang membina benteng-benteng pemikiran di dalam manusia. Itu yang kita lakukan. Jadi persoalannya, apakah
senjata rohani yang boleh kita lakukan secara ofensif. Dan izinkan saya cadangkan 3 perkara ataupun 4 di mana senjata yang boleh kita gunakan secara rohani untuk menyerang kuasa iblis. Yang pertama ialah tentang senjata doa dan pujian. It's ofensif. Maksudnya doa tidak mempunyai masa. Doa tidak mempunyai had jarak jauh. Doa tidak mempunyai had lokasi. Doa tidak mempunyai had sesiapa pun, sama ada seseorang itu dalam kedudukan yang tinggi ataupun orientasi pemikiran mereka berlainan dengan kita, ataupun mereka bertentang dengan kita, ataupun situasi mereka dan sebagainya. Maksudnya doa boleh menembusi segala tubuh-tubuh rohani yang ada dalam pemikiran manusia. Sebab itu di dalam pelayanan yang kita lakukan secara amanat agung, doa adalah sangat penting untuk kita lakukan. Sebab melalui doalah kita dapat memecahkan dan merobohkan benteng-benteng di pemikiran manusia pada ketika itu. Sekali lagi saya katakan, manusia bukanlah musuh kita, tetapi spiritual warfare yang kita lakukan ataupun peperangan rohani yang kita lakukan, kan? Ya, paham kan? Ya. Yang kedua ialah senjata pemberitaan firman Tuhan. The preaching of the word adalah sangat penting kerana pembicaraan firman Tuhanlah yang akan mengubahkan fikiran manusia. The truth will set people free. Sebab itu kebenaran akan membebaskan manusia. Sebab itu adalah penting apabila kita pergi ke kawasan yang baru, apabila kita melakukan sesuatu, kita melakukan dengan firman Tuhan. Ada satu ketika apabila saya masuk kampung juga, pada ketika itu apabila saya masuk ke sana, ramai di antara sana yang dirasuk roh jahat. Kita berdoa, kita bertempur, kita berdoa. Tetapi apa yang penting selepas itu ialah untuk memberitakan firman Tuhan ke dalam minda mereka supaya mereka faham apakah firman Tuhan, supaya mereka tidak lagi berfikir-fikirkan tentang ajaran-ajaran yang lain. Penting untuk kita merobohkan benteng-benteng pemikiran, kemudian kita mengisikannya dengan bahagian firman Tuhan. Dan bahagian firman Tuhanlah yang tajam, yang kuat, yang akan berhasil, yang akan melakukan segala-galanya. Kan? Amin. Dan yang terakhir ialah kesaksian. Sebab itu di dalam Wahyu 12:11 ada mengatakan bahawa kita menumpaskan kuasa iblis dengan darah anak domba, dan yang kedua dengan kata-kata kesaksian. Our testimony is the greatest weapon we can have untuk melakukan amanat agung. Our testimony, kesaksian kita adalah powerful di tempat marketplace kita. Contohnya bagaimana Tuhan membantu kita di dalam bisnes kita. Contohnya bagaimana Tuhan membantu kita di dalam menyelesaikan masalah dan sebagainya. Itu adalah bahagian firman Tuhan yang penting untuk kita kongsikan di mana kita berada. Amin. Ya. Itu yang 3, kesimpulan. Kesimpulannya, saudara kita sudah pelajari bahawa ada 2 kuasa, kuasa iblis dengan kuasa kerajaan Allah. Dan kuasa roh iblis ini adalah kuasa yang teratur, yang tersusun. Dan kuasa iblis ini menetap di heavenly realms. Kemungkinan besar di heavenly realms nombor 2. Dan tempat pertempuran yang paling utama yang dilakukan dalam pertempuran di antara kuasa Allah dengan kuasa iblis adalah di medan minda kita, pemikiran kita. Dan senjata yang diberikan untuk kita secara rohani adalah senjata defensif dan senjata ofensif. Dan yang terakhir, kalaulah kita tidak faham dengan apa yang saya katakanlah, ini yang paling penting. Yang paling pentingnya, kepastian kemenangan. Yang paling pentingnya ialah kemenangan kita is guaranteed. Yang pentingnya ialah kemenangan kita sudah dilakukan. Sebab itu di dalam Kolose 2:13-15 mengatakan kamu dahulu mati kerana melakukan dosa dan kerana tidak bersunat secara lahir, ya. Allah telah menghidupkan kamu bersama Tuhan dan mengampunkan segala kesalahanmu. Dia telah memansuhkan hukum-hukum bertulis yang menghimpit dan menghalang kita. Dia telah mencabutnya
dan memakukannya pada salib. Setelah menumpaskan segala roh yang berkuasa dan memerintah, dia mendedahkan mereka di hadapan orang ramai dan menunjukkan bahawa dia telah menakluki mereka dalam salib. Maksudnya di sini, iblis yang dahulunya menghalang fakta-fakta untuk menumpaskan kita, ya, Yesus di sini mengatakan bahawa Yesus sudah menumpaskan iblis. Ini adalah fakta, ini adalah kefahaman yang tidak mahu iblis, yang tidak mahu kita ketahui oleh iblis. Maksudnya Kristus sudah menumpaskan iblis. Yesus Kristus sudah mengalahkan iblis. Yesus mengalahkan iblis melalui kematiannya dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Lebih daripada itu, saudara-saudari, bukan sahaja iblis menewaskan, bukan sahaja Yesus menewaskan iblis, tetapi Yesus mempamerkan kemenangannya. Sebab itu dilihat di sini, setelah menumpaskan segala roh yang berkuasa memerintah, dia mendedahkan mereka. Seolah-olah ini adalah satu pameran, satu yang mendedahkan, satu yang menunjukkan, satu yang mempamerkan the victory of Jesus. Ini yang paling penting di dalam segala yang kita lakukan. Sebelum kita balik, sebelum kita pulang pada hari ini, inilah fakta yang paling penting yang harus kita lakukan, bahawa kepastiannya ialah kita menang. Amin. Kristus menumpaskan kuasa roh jahat, Kristus mempamerkan kemenangannya. Kalau ada secara moden, kita pamerkan dengan skrin yang besar bahawa Yesus menang. Amin. Itu adalah yang kita lakukan. Jadi apabila kita melakukan amanat agung, kita bukan sahaja tahu bahawa kita akan menang, tetapi kita pergi dengan mempamerkan kemenangan Kristus kemanapun kita berada. Amin. Ya, musician, can I come here to? So jadi inilah bahagian firman Tuhan. Saya tahu ia begitu generik untuk raksasa 1, 2, 3, 4 dan 5. Tetapi penting untuk kita, untuk zaman kita yang sekarang ini. Bahawa kita tahu ada dua kuasa, kuasa kerajaan Allah dan kuasa iblis. Dan daripada tempat kediaman ataupun pusat roh jahat itu di heavenly realm yang kedua, tempat pertempurannya ialah di minda manusia. Dan senjata yang Tuhan berikan kepada kita adalah senjata untuk merobohkan dan menghancurkan benteng-benteng segala. Dan semuanya itu adalah berlaku di heavenly realms. Kita berlaku, semuanya adalah peperangan rohani, bukan secara fizikal. Adalah semuanya peperangan di dalam minda kita itu, semuanya adalah peperangan rohani yang berlaku. Dan kita sebagai wakil kerajaan Allah di dunia ini, mau tidak mau, kita adalah tentera Allah.